Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 22 hari bulan 10 2024, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, juzuk yang ketujuh. Al-Ma'idah berapa? Surah yang kelima, juzuk yang ketujuh. Jadi dalam ayat-ayat ini kita bincang tentang apa ni? Dalam ayat yang mulia ini kita akan bincang tentang ujian Allah Ta'ala dengan hayawan perburuan. Dia panggil ujian. Allah Ta'ala uji kita dengan hayawan perburuan. Dan orang-orang yang berihram dilarang memburu hayawan darat. Hayawan ada dua kategori. Ada hayawan laut, ada hayawan sungai, ada hayawan darat. Mana hayawan air boleh berburu, hayawan darat la. Itu amaran keras daripada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia tangkap hayawan dalam keadaan dia berihram, ataupun dia tangkap hayawan dalam tanah haram. Ingat, dia ada dua kategori. Satu lagi berihram. Orang yang berihram tak kira di mana dia ada, luar tanah haram ke dalam tanah haram ke, dua-duanya apa tak boleh berlaku. Tapi bagi orang berihram, dua-dua, tanah halal tanah haram tak boleh. Bagi orang yang tidak berihram, cuma mereka dilarang memburu hayawan dalam tanah haram. Mana dalam kawasan Mekah. Kawasan Mekah tu luas 550 km persegi dia, kawasan Mekah tu. Jadi kita tak boleh tangkap hayawan perburuan dalam tanah haram. Kalau ayam kita bela, kambing, makan, tak ada masalah tu. Dia panggil as-sayd. Sayd ni hayawan perburuan, hayawan liar, hak hidup sendiri, macam arnak, kijang, usa, apa sajalah. Burung merpati termasuk, tak boleh nak tangkap dia. Kemudian Allah Ta'ala tegas di sini, uhilla lakum saydul bahr, dihalalkan bagi kamu menangkap hayawan laut, hayawan sungai lah, laut ke sungai ke laut, yang berarti hayawan air. Alhamdulillah, siapa tangkap ada kafarah dia, denda dia yang disebut Allah Ta'ala dalam ayat ini. InsyaAllah kita akan baca. Baik, untuk ringkaskan masa para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 221 ayat 94 surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله أكبر ولله الحمد. Balik kita kepada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd. Wahai orang-orang yang beriman, demi sesungguhnya Allah akan menguji kamu semasa kamu berihram. Apa? Tulis muhrim mahram. Rumah sama mim ha ra mim. Kalau kata muhrim berbagi depan. Muhrim mana orang pakai ihram. Orang berihram, sudah niat ihram. Kalau kata mahram itu orang yang haram nikah dengan dia. Adik-beradik, mak saudara, anak saudara, cucu cicit, itu dia panggil mahram. Ni ramai orang tukar sini ni. Muhrim semacam ni, muhrim saya ni. Bukan muhrim, mahram. Muhrim orang yang pakai ihram. Ingat balik dah. Jadi Allah kata haram menguji kamu ketika kamu muhrim, ketika kamu berihram. Bila kita niat labbaik Allahumma labbaik, saja aku mengerjakan haji, saja aku mengerjakan umrah, haram kata kita sentuh hayawan perburuan. Hayawan perburuan mana? Hayawan hidup sendirilah. Itu perburuan tu. Dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tangan kamu. Maknanya Allah kata mudah. Tanaluhu aidikum. Arnak mari duduk jalan sekali dengan unta di mau haji. Kalau pergi telinga dia saya akak pun boleh. Tapi tak ada siapa sentuh. Warimahukum, dan mudah terkena tikaman lembing kamu. Maknanya hayawan hak dekat, hak jauh. Hak orang panggil hak dekat kita ambil dengan tangan. Hak jauh dengan tombak. Mana dua-dua tu tak boleh ambil belakang. Dia kata dia jinak. Duk jalan sekali dengan kita ni nak pergi haji. Jinaklah jinak. Tangkaplah. Haram itu. Liya'lam Allahu man yakhafu bil ghaib, supaya Allah Taala ketahui wujudnya sesiapa yang takut kepada Allah semasa ia tidak melihatnya. Tak ada orang tengok. Tak ada orang kelih. Tapi dia takut kepada Allah Taala.
Itu orang mukmin. Wa man 'ada, maaf, faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Dan oleh itu sesiapa yang melampaui batas sesudah yang demikian, tahu dah hukum, tahu dah batasan halal haram, melanggar juga, maka baginya azab yang tidak terperi sakit. Ini amaran keras dari Allah Azza wa Jalla. Jangan buat benda yang haram, kalau tahu buat juga dosa 2 kali lipat. Nah, itu sebab dia tahu, ada ilmu tapi dilanggar juga. Kenapa? Munasabatul ayat. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala larang kita mengharamkan perkara yang baik. Benda baik jangan diharamkan. Akhraja minha ma haramahu. Kemudian Allah nyatakan 4 perkara yang diharamkan di sini dalam ayat inilah. Dalam ayat yang lepas. Nah, kemudian datang ayat ini, haram berwaktu, haram bertempat. Nah, dia panggil hal, haramahu fi halin duna hal. Haram pada beberapa ketika dan tempat, dan tidak haram pada waktu lain. Apa dia? Berburu hayawan ketika ihram. Nah, itu dia panggil berwaktu. Buka ihram, pergi tangkap. Dan haram bertempat, mana tempat dia? Dalam tanah haram. Nah, jadi dia panggil haram berwaktu dan bertempat. Bukan haram mutlak maknanya. Adapun 4 perkara semalam, haram mutlak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Itu haram mutlak. Yani haram berwaktu dan bertempat. Tengok tafsir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi Allah Ta'ala ulang kepada kita, hei orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kita. Alhamdulillah kata. La yabluwannakumul ayla yakhtabirannakumullahu ta'ala. Allah Ta'ala nak uji kamu. Allah Ta'ala nak test kamu. Allah Ta'ala nak tengok kamu. Siapa dia betul, dia selamat. Wa yamtahinanna imanakum bi ba'dis saydil muharram. Allah uji kita dengan hayawan-hayawan yang diharamkan kita tangkap. Taqdirun, kamu boleh mampu, tanaluhu aydikum wa rimahukum, boleh tangkap dengan tangan, boleh tangkap dengan tombak. Maknanya dekat. Bila keujian itu berlaku, hala ihramikum bihajjin aw umratin, ketika kamu sudah berniat ihram haji atau umrah, maka berlakulah perkara yang tersebut. Tak pakai ihram, tangkap je lah. Tak ada masalah. Asalkan hayawan itu hayawan liar, hayawan perburuan, bukan milik orang. Nah. Untuk apa ujian? Besar ujian ni para jemaah. Ujian ni besar, dia punya impak. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Allah Ta'ala uji ni untuk menzahirkan siapakah di kalangan kamu orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla sedangkan dia tak tengok pun Tuhan. Dia tengok dengan mata hati dia. Dia percaya dengan hati dia Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala mawjud. Allah Ta'ala sentiasa lihat dia. Allah Ta'ala mengetahui apa yang dia buat, maka dia tak buat, dia tak langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Ini ujian Allah Ta'ala. Baik. Mana kalau tak uji ni Tuhan tak tahu? La. Allah Ta'ala tahu semua perkara sebelum menciptakan langit dengan bumi ni 50,000 tahun sudah ada pada ilmu Allah Ta'ala. Tapi kata ulama, liya'lama li'izhar, Allah Ta'ala nak zahirkan siapa di kalangan kamu yang taat, siapa di kalangan kamu yang derhaka. Nak zahirkan. Ilmu Allah Ta'ala meliputi semua. Jadi kita kena betul dia punya tafsir. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Siapa dia langgar, faman tajawaza haddallah. Siapa dia langgar sempadan batasan yang Allah Ta'ala letak di sini,
setelah Allah Subhanahu wa taala haramkan uji dia dengan ujian ihram ini, dia langgar juga. Dia pergi tangkap juga hayawan. Dia pergi berburu senyap-senyap. Falahu azabun alim mu'limun muji'. Baginya azab yang sangat menyakitkan. Allahul musta'an. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah Allah Ta'ala uji umat ini, tanda Allah Ta'ala uji umat ini untuk menzahirkan kelebihan umat ini mengatasi umat yang terdahulu. Allah uji nak serlahkan kehebatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dengar kata, umat yang akur, umat yang patuh, nak banding dengan Bani Israel, umat yang mencari helah, umat yang keluk-kelik sana sini, umat yang nak kata apa? Kerah kepala. Boleh kata belakang. Dah lawan hukum Tuhan ke? Naam. Allahu Akbar. Habis. Satu ayat. Kita pergi pada ayat yang kedua, ayat 95. Ini dari sudut amali. Tadi Allah Ta'ala nak katakan ujian. Teorinya, larangan ini merupakan ujian. Larangan ini merupakan ujian. Apa dia ujian itu? Dari sudut amalinya, apa dia? Tengok ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Ingat ni. Orang beriman, Allah Ta'ala sebut kepada kita. Dia tak panggil orang kafir sebab orang kafir tak dengar kata. Iyyakum an taqtulu saydal bar. Aku bagi amaran kepada kamu, jangan kamu tangkap hayawan darat. Dipanggil al-hayawanul bari, al-ma'kulul mutawahhish taban. Hayawan darat yang dimakan. Mutawahhish yang liar, hidup liar. Bukan dipanggil liar. Liar tu maknanya bukan senang nak tangkap. Dia hidup sendiri. Bukan liar tu maknanya bukan ternakan, bukan al-an'am. Kalau bahimatul an'am itu hayawan ternakan. Lembu, kerbau, unta, kambing itu ternakan, tak ada masalah tu. Meleh nak meleh pun. Pakai air 3 lapis pun boleh sembelih. Yang ni hayawan liar. Ini yang tak boleh. Bila tak boleh? Wa antum hurum. Ketika kamu berihram haji atau umrah. Haji atau umrah. Dua ni tak boleh. Wa antum hurum. Hurum di sini ketika kamu berihram. Au hurum biman ay kuntum dakhil mantiqatil haram. Ketika kamu berada dalam kawasan tanah haram. Dalam buku Mekah tu, tengok buku Mekah Mukarramah. Mana buku Mekah? Dalam buku Mekah ni saya dah tak plan ataupun peta sempadan tanah haram. Tanah haram luas. Dari Masjid Haram ke Tan'im 7 km lebih. Haram ke Hudaibiyah 22 km. Haram ke Arafah banyak puluh kilo. 20 enggak. Haram ke nak pergi ke Adak Laban, ke lorong Ja'ranah 16. Jadi mengikut dalam ahli kaji bumi ini, dia kata lebih kurang 550 km persegi. Itu semuanya tanah haram lah. Dalam tu haram berburu hayawan. Tak boleh kita tangkap hayawan. Sebab itulah hukum tanah haram tu besar dia punya immunity. Nak masuk tanah haram kena pakai ihram. Duduk dalam tanah haram tak boleh tangkap hayawan, tak boleh potong pokok-pokok yang tumbuh sendiri. Banyak dia punya pantang larang dia tu. Tak boleh tangkap hayawan-hayawan yang hidup secara liar. Termasuklah burung merpati tu jangan ditangkap. Itu. Baik. Kita tahulah dua tempat larangan. Yang pertama, orang pakai ihram dilarang tangkap hayawan ni, tak kira di mana.
Contohnya, perjalanan kita dari Madinah ke Mekah, kita berihram di Zulhulaifah. Zulhulaifah sekarang ini terkenal dengan nama Abyar Ali. Abyar Ali. Abyar Ali, Zulhulaifah nak sampai ke Mekah 400 km. Perjalanan dengan unta 8 hari 8 malam. 8 hari 8 malam. Lama tu. Jarak jauh. Kemudian jadi 8 hari 8 malam ni jumpa macam-macam tengah padang tu. Kijang ada, pelanduk ada, arnak ada kan. Panjang. Tak apa. Ataupun dalam tanah haram walaupun kita tak pakai ihram. Ini dua tempat. Baik. Tengok ayat. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am. Dan sesiapa yang membunuhnya dari antara kamu dengan sengaja, sengaja dia bunuh, maka dendanya menggantikannya dengan binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu. Kita kena ukur jenis hayawan. Jadi siapa dia bunuh hayawan, tangkap dengan sengaja, yajibu alaihi, wajib katanya sembelih seumpama hayawan itu dari binatang ternakan. Unta, kalau kita kata gapo di Hafsa ni, mu tangkap apa? Rusa. Rusa spesies dia lembu. Kijang, kambing, tak? Pelanduk, anak kambing. Dia kijang yang pelanduk mana besar? Bodoh ni tahu gapo, tengok susun negara je tak tahu pun. Apa? Kijang yang pelanduk mana besar? Besar kijang. Pelanduk kecil. Mana kijang kambing? Pelanduk kambing juga, kambing kecil. Tengok. Kalau dia tangkap arnak apa dia spesies dia? Arnak liar. Tak ada kambing, arnak. Jadi gini. Yang pentingnya siapa dia penilai? Siapa dia orang yang boleh menilai itu? Betul. Yahkumu bihi zawa adlim minkum. Yahkum bihi zawa adlim minkum. Yang akan ditetapkan hukumnya oleh dua orang yang adil di antara kamu. Maknanya pakar. Kita panggil pakar hayawan. Kalau kita sini kak, veterina lah. Orang Arab panggil baitari. Baitari ni veterina, ni doktor hayawan. Kita panggil dia dengan panggil tokai daging. Orang Kelantan kata tokai jemelih. Sembelih tu, sini panggil tokai jemelih. Panggil tokai jemelih seorang dengan orang pejabat hayawan. Muka tengok. Binatang ni gapo dia seumpama dengan dia. Seumpama dengan dia. Kalau tak ada seumpama, bayar harga. Hayawan ni harga dia banyak ni. Contohnya dia ditangkap hayawan itu ayam hutan. Kita sembelih ayam kita. Gitulah lebih kurangnya. Dua orang yang adil, yang orang panggil orang yang baik dan ada kepakaran dalam menilai hayawan. Tengok berapa dia. Hadiyan balighal Ka'bah, hadiyan balighal Ka'bah, sebagai hadiah yang disampaikan ke Kaabah untuk disembelih dan dibahagikan kepada fakir miskin di tanah suci. Maknanya kita tak boleh sembelih Malaysia, kena sembelih Mekah. Mung tangkap apa tengah jalan tadi? Kijang. Mung kena sembelih kambing di Mekah, gi sedekah tarik daging itu kepada orang-orang fakir miskin, fuqara'il haram. Allahu akbar. Baik. Au kafaratun ta'amu masakin, ataupun kafarah beri makan orang miskin. Contohlah dia kata tak ada hayawan.
Hayawan tak, hayawan yang kita bunuh ni, yang kita tangkap ni, tak ada spesies dia seumpama dengan dia. Maka dua orang yang adil tadi nilai harga dia RM100. Jadi kita beli makanan dengan nilai RM100, pergi sedekah. Boleh ke? Jadi kena bagilah. Walau au adlu zalika siyama. Ni berat benar ni. Ataupun berpuasa sebanyak bilangan cupaknya yang diberikan pada orang miskin. Nak weh. Berat puasanya weh. Dia sembelih seekor kijang. Kijang ni harga dia RM300. Nak bayar tak ada duit. Mau kena puasa. RM300 ni kalau kita beli beras berapa cupak? Berapa kilo? Dapat. Kita katalah sekarang ni harga berapa sekilo beras lah ni? Kita tak beli beras lah. Kita beli beras lori lah rumah. Kita tak ingat kilo. Contohlah kita kata RM5 sekilo. Ada RM5. RM5 sekilo. Harga hayawan ni RM300. 300 bagi dengan 5, berapa cupak dapat? Berapa kilo dapat? Kira ahli matematik cepat sikit. 60. Dia kena puasa 60 hari ganti. Nyanyi. Baik bayar. Tu tak ada duit. Nak puasa 60 hari kena ganti. Allah kata apa? Liyadhuqa wabala amrih. Supaya dapat ia merasai kesan yang buruk dari perbuatannya melanggar perintah Allah. Rasalah. Orang suruh duduk diam-diam baik-baik, pergi tangkap hayawan, rasa dosa ni. Afallahu amma salaf. Allah Ta'ala maafkan apa telah berlalu. Maknanya kalau orang membuat dah dulu ni, sebelum tu ayat larangan dimaafkan. Sebelum turun ayat kan. Tapi lepas turun ayat ni, wa man 'ada fayantaqimullahu min. Dan siapa yang mengulangi kesalahan itu, maka Allah akan menyeksakannya. Dulu tak apalah, belum turun ayat. Dia turun ayat ni, pergi buat juga, kasut. Cari penyakit kata orang. Wallahu azizun dzuntiqam. Dan ingatlah Allah Maha berkuasa lagi berkuasa membalasnya. Boleh je Tuhan nak balas. Boleh apa pun. Ai wallahu ta'ala mani'un fi sultanihi ghalibun ala amrihi la yaqharu qahirun wa la yamna'uhu minal intiqam mani'. Tak ada siapa boleh sekat kalau Tuhan nak ambil tindakan. Jangan buatlah kalau rasa takut Tuhan, jangan buat. Jangan langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Baik. Habislah kita hayawan darat. Kita pindah ke ayat 96, hayawan sungai, hayawan air. Hayawan laut dipanggil. Tengok ayat. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Dan dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut. Laut ni tak kira lah, yang penting air. Laut ke sungai ke kolam ke, pergi tangkaplah. Dan makanan didapati dari laut. Dia panggil makanan laut. Tapi orang lain ni jangan. Makanan laut jadi gaut. Allah. Dia ada kemakan padahal gaut dia tak jaga. Sudah makan udah saya kau kat kecah jalannya. Sabarlah, sabar. Allah Ta'ala nak uji kita. Tuhan kata apa? Allah Ta'ala halalkan bagi kamu hayawan laut, hayawan sungai. Munasabatul ayat. Oleh kerana perburuan itu ada dua, menangkap hayawan itu sama ada di darat atau di lautan, maka Allah Ta'ala bawa ayat 96 ni kepengecualian hayawan laut. Fadzakara fil ayatin madhi hukmu saydil barri lil muhrim.
Mana ayat yang lepas, ayat 95, itu haram memburu hayawan darat. Wa zakara huna hukma saydil bahri. Allah Taala sebut di sini hukum memburu hayawan laut. Ada hayawan laut di sini. Alhamdulillah, Allah Taala mudahkan urusan. Uhilla lakum saydul barri wa ta'amuhu mata'an. Ai abahallahu ta'ala lakum mutlaqan. Tengok, Allah Ta'ala halal bagi kamu binatang beruang laut dan makanan yang dapati dari laut sebagai bekalan bagi kamu untuk dinikmati kelazatan juga. Walisayyarah, dan juga bagi orang-orang yang dalam pengembaraan. Orang duduk atas laut, pancingnya ikan, walaupun dalam ihram, silakan, tak ada masalah. Jadi alhamdulillah makanan laut ni kalau kita tangkap hidup boleh makan, ikan yang sudah mati pun boleh makan. Alhamdulillah. Senanglah hidup atas laut. Allahul musta'an. Mata'an lakum walisayyarah, dan manfaat bagi kamu untuk makan, untuk jual, untuk apa, dan untuk pengembara-pengembara boleh buat bekalan dalam perjalanan. Kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala permudahkan urusan. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Tengok, Allah Ta'ala ulang balik ayat. Tetapi diharamkan katakan memburu binatang buruan darat selama kamu sedang berihram. Jangan kata bila mari pengecualian ni kecuali bila kena hak darat tetap kekal. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Oleh itu bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dihimpunkan kembali di akhirat esok. Jangan berani-berani weh. Jangan berani lawan Tuhan. Kita di akhirat esok kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan pikul semua apa yang kita buat di dunia untuk dihisab. Allahu Akbar. Baiklah. Tamatlah tafsir ringkas. Ringkas tu. Kalau nak ceramah panjang ya ayat ni. Baik, kita mula dengan 5 faedah. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd tanalu aydikum bisyai'in minas sayd. Allah Ta'ala nak uji kamu dengan hayawan perburuan yang kamu dapat tangkap dengan tangan kamu, dengan tombak kamu. Allahu Akbar. Tulis belajar. Ayat ini fadlun azim li hadhil ummah. Ayat ini menyatakan kelebihan besar umat ini nak banding umat dulu. Nak banding dengan pokok Yahudi, Bani Israel. Dan ayat ini juga memberi kelebihan kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mereka telah menjadi model, contoh kumpulan yang melaksanakan undang-undang Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala uji sahabat Nabi ketika umrah Al-Hudaybiyah tahun yang ke-6. Dengar adalah cerita ni, kata waktu Nabi nak pergi umrah, pakai ihram siap-siap, hayawan berjalan sekali dengan unta sahabat. Tak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi cobek telinga arnak ke, tikam kijang, seorang pun tak ada yang nakal. Ini maknanya sahabat Nabi ni ya khafun, takut Allah Ta'ala bil ghaib, mereka telah melaksanakan. Berbeza dengan Bani Israel. Dalam Bani Israel, tuan-tuan pelajar, tanda dalam ayat suratul A'raf ayat 163, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri iz ya'duna fis sab. Mendengar cerita puak-puak Bani Israel hak langgar perintah Allah Ta'ala pada hari Sabtu. Di hari Sabtu ni hari ikan lepok di pantai untuk zaman Bani Israel. Maka Allah Ta'ala larang, mu jangan tangkap ikan hari Sabtu. Dak, dia kata. Hari Jumaat dia pergi gali lubang tepi laut, gali lubang buat terowo masuk dalam lubang.
Hari Sabtu ikan masuk relax dalam lubang. Petang Sabtu ikan nak keluar ke laut, pop, dia tutup lorong. Ikan nak keluar tak boleh. Hari Ahad dia timba, angkut ikan. Jahat tak jahat? Hilah. Famasakhumullah qiradah. Allah Ta'ala tukar semua buat-buat dia hak main ikan tu jadi monyet belaka. Monkey. Kereh jadi monkey belaka. Jadi kera. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang tidak mencari hilah. Umat yang akur dan patuh kepada syariat Allah Azza wa Jalla, kata alhamdulillah. Tapi mari zaman moden kita ni banyak juga ni hilah-hilah yang dibuat oleh pena-pena syariah ni. Untuk nak melepaskan ni, kita kata kalau kita rasa hilah yang kita buat, hujah yang kita buat itu boleh lepas dengan azab Allah, tafadhal. Kalau rasa tak lepas, undur balik. Itu yang kita takut hari ni. Takut tak lepas hilah kita ni. Bayar gitu dapat gini, buat gitu dapat gini. Ini membimbangkan kita. Kita bukan jenis syadid. Bukan jenis syadid orang panggil ketat, tapi kita jenis ihtiyat. Nak selamat diri di akhirat esok. Tinggalkanlah perkara yang syubhat, tinggalkanlah perkara yang tidak baik, yang kita rasa sukar untuk kita lolos melepasi sekatan ataupun hisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan. Umat ini umat terbaik. Nak banding dengan umat Yahudi. Tengok. Orang suruh tak angkat ikan. Dah tak angkat. Buat lubang. Hari Ahad. Itu dia panggil hilah. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, uji kamu. Aku nak ujimu. Betul ke tak betul? Tengok sendiri. Kalau rasa okey lah. Itu yang pertama, kejayaan fadilat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak banding dengan umat Yahudi dan umat lain. Tapi bila-bila fadilat pun umat Muhammad yang mutakhir ni kuat juga main hilah, kona sana kona sini nak mengharuskan benda yang dilarang oleh Allah. Khususnya dalam bab riba, dalam bab rasuah, banyaklah kita buat lari tajuk supaya jadi boleh benda yang haram. Itulah kita kata pena-pena ini bertanggungjawab depan Allah. Yang kedua, ayat yang sama lagi. Bayan imtihanillah tabaraka li ibadi bi taysiri asbabil maksiyah. Maknanya bila kata Allah Taala uji, Allah Taala permudahkan cara nak buat maksiat. Mudah. Macam dalam ayat ini contohnya, apa dia taysir? Tuhan mudah sebab bila aku larang yang tangkap hayawan apa mari duduk sekali dengan kita, relax ya. Tengok dalam kitab sirah kata kijang arnak duk jalan sekali dengan gunta hak sahabat Nabi duk nak pergi Mekah. Tak ada seorang punya pulah telinga arnak. Masya-Allah tabarakallah. Jadi bila Allah Taala nak uji, dia permudahkan lorong untuk buat maksiat. Na'udzubillah minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Taala daripada Allah biarkan kita. Bila Allah Taala permudahkan sebab-sebab, maka dia akan jadi mudah. Sekarang ni sebab nak buat maksiat, payah ke senang? Mudah. Dengan telefon kita ni boleh tengok belakang, nak tengok gapo. Tarian gelek ada, tarian lompat ada, talam nonginyo pun ada, nak tengok apa? Atas tangan kita yang kata tak katal. Kalau tangan ni takut Allah Taala, yakhafullah bil ghaib, takut Allah Taala, kita tak akan tekan di tempat yang maksiat. Tengok Allah Taala ujian tu dia permudahkan nak maksiat. Kalau Tuhan sayang dia payah maksiat, orang tak pergi. Tapi maksiat ni mudah sangat-sangat. Dalam ayat ini hayawan tu lah, nak tangkap hayawan tu, hayawan pula mari duduk dekat. Ujian Tuhan sungguh ya. Kalau hayawan liar tengok kita lari awal-awal lagi lain, ni hayawan jadi jin. Sekarang ni lorong-lorong maksiat mudah. Nak akses nak benda maksiat mudah. Tangan kita ni tangan takut Tuhan ke tangan tak takut? Ya Allah, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala masuk ke dalam hati kita ni sifat khauf, takut pada Allah Ta'ala bil ghaib. Walaupun kita tak tengok Tuhan, tapi kita tengok asar, kita tengok ilmu Allah Ta'ala sudah jelas depan mata kita. Allahu Akbar. Allah kata apa?
Tanaluhu aidikum wa rimahukum. Tanaluhu aidikum wa rimahukum. Hayawan tu kamu boleh tangkap dengan tangan, boleh tangkap dengan tombak. Apa dia maksud? Jadi ada ulama kata ambil dengan tangan tu seperti kita buat perangkap, buat apa dia ni, kau dia perangkap apa panggil? Perangkap ni hak tali letak. Yang pentingnya usaha dengan tangan kita. Syabakah dia panggil. Ataupun dengan tombak, makna kita kejar dia tu, lontar dengan tombak. Panah kau. Itu satu. Dia kata ambara bil aidi war rimah, ataupun tangan dengan tombak ni maknanya hayawan dekat dengan hayawan jauh. Dua. Itu ulama tafsir dia huraf belaka. Tiga, tanaluhu aidikum wa rimahukum, maknanya menunjukkan bahawa hayawan tu dekat je dengan kamu. Dengan tangan boleh ambil, dengan tombak boleh ambil, tapi kamu langsung tak holor tangan, tidak lontar tombak untuk apa? Untuk menangkap hayawan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan as-sayd. As-sayd la taqtulu as-sayd. As-sayd, sayd ni maknanya hayawan perburuan. Hayawan hak liar. Tidak termasuk hayawan ternakan. Tidak termasuk hayawan ternakan. Hayawan ternakan, ayam, itik, lembu, kerbau, kambing ni sembelih lah, nak sembelih pun tidak menjadi larangan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala permudahkan urusan. Baik. Allah Ta'ala sebut di sini liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Allah Ta'ala nak tahu siapa yang takut Allah Ta'ala dengan ghaib. Jadi ulama kata Tuhan tahu dah. Allah Ta'ala tahu sebelum menciptakan langit dengan bumi 50,000 tahun, sudah tahu. Kenapa Tuhan kata sini liya'lamallah? Allah Ta'ala nak tahu. Al-jawab, Allah Ta'ala tahu berapa dah. Cuma nak menzahirkan siapa di kalangan hamba Allah Ta'ala yang baik dengan yang tak baik. Bukan Tuhan nak tengok, Tuhan tahu dah, tapi orang lain tu kena tahu. Maka dalam ayat ini telah Allah Ta'ala zahirkan siapa? Umat Muhammad baik nak bandingkan umat Hilah Yahudi. Karena itulah ulama membezakan di antara maklum sebelum terjadi dengan maklum selepas terjadi. Faham? Fal ilmul awal, Allah Ta'ala tahu dah orang ni akan melakukan perbuatan maksiat, tapi dia tak ambil dosa lagi sebab dia tak buat. Belum ambil dosa lagi sebab belum buat. Tapi tahu setelah buat, ia tarattabu alaihi jaza, maka dia akan balas. Itu bezanya. Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Mana ilmu Allah Ta'ala tahu dah orang ni akan buat maksiat, tapi tak tulis dosa lagi sebab dia tak buat. Kalau orang sudah buat maksiat, maka ditulisnya dosa. Sebab apa? Dia sudah melakukan maksiat. Itu beza di antara ya'lam qabla al-fi'l wa ba'da al-fi'l. Naam. Itu bezalah kita ni. Allahu akbar. Jadi kata di para ulama, Allah Ta'ala sebut awal-awal lagi, aku nak uji kamu. Bila bagi tahu awal, kita bersedia. Kita bersedia. Kalau buat juga, mana jahat benar. Macam kita sekarang lah. Ustaz kita bagi tahu dah. Guru disiplin bagi tahu. Mu jangan pergi sini. Jangan buat gini. Undang-undang dia, siapa buat juga ditangkap. Macam-macam lah kita kata disiplin kena. Pergi buat juga. Kena. Botok kepala, kena rotan, kena apa. Jadi macam-macam dia punya takzir sudah berlaku. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, aku nak uji kamu. Mau bersedia? Ini rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia. Baiklah, yang terakhir, uhilla lakum saydul barri wa hurrima alaikum saydul barri. Uhilla lakum saydul bahri wa hurrima alaikum saydul barri. Ayat 96. Di sini Allah Ta'ala bagikan dua kategori perburuan, yang haram, yang halal. Kemudian kenapa Allah Ta'ala fokus kepada
Saidul beri, larangan itu yang darat. Yes. Hikmah dianya hak darat pun semua tu berkait dengan Kaabah. Mau pakai ihram, nak gimana? Mekah. Mau nak tangkap haiwan, dari mana? Dalam tanah haram Mekah. Itu dia panggil ta'zimu sya'nil Kaabah. Allah Ta'ala nak besarkan kedudukan Kaabah. Siapa mereka orang yang nak pergi ke Kaabah atau sudah sibuk cari haiwan-haiwan. Fokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang masuk dalam tanah haram Mekah, jangan sibuk nak tangkap haiwan, nak bunuh apa ni, nak potong pokok. Kerja kamu, hormatlah kepada tanah haram. Itu dia panggil ta'zimu sya'nil Kaabah. Jadi orang jahiliyah pun dihormat Kaabah ni. Orang jahiliyah hormat Kaabah. Hormat. Dia tak buat maksiat besar-besar dalam Kaabah. Kalau dia nak bunuh orang, kalau nak apa, dia keluar daripada Tanah Im, dia bunuh di luar. Mari manusia zaman kita ini, Kaabah dengan apa dia tu, kapur dia tu lebih kurang ya. Kalau dia isap okok kapur, dia isap okok juga depan Kaabah. Semua ya. Masuk dalam hotel, duk tengok lagu-lagu gelek. Hei, kata dia Tuhan tutup mata hati. Tak rasa Kaabah tu satu kehormatan. Tanah haram tu satu kemuliaan, tak rasa. Jadi Allah Ta'ala nak uji kita daripada jauh lagi dengan larangan-larangan ihram. Termasuklah bila kita niat ihram, 13 perkara dalam tubuh kita ni haram. Tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut, tak boleh berwangi, tak boleh bagi laki-laki, tak boleh pakai yang berjantung, berjahit. Semua tu benda yang simple ya, hak kita belaka tu. Tapi Allah Ta'ala uji umat ini supaya apa? Supaya kita tidak langgar perintah Allah. Tapi mutakhir ini kita bimbang rasa apabila ramai orang pergi haji melalui visa yang tidak diizinkan oleh pemerintah, dia panggil visa ziarah ni. Kita masuk Mekah ni senyap-senyap deh. Jangan pakai ihram. Maknanya awal-awal lagi dia langgar ihram, langgar larangan ihram kerana nak buat hilah, nak masuk dalam tanah haram. Hati-hati tuan-tuan. Kita lepas di dunia, bagaimana kita di akhirat? Oi, bau ni saya bawa 2 bah, beres ya. Nah, bayar ke polis sikit. Ayat tak sedap tu. Bayar ke polis. Bayar apa tu? Rasuah. Takkan nak pergi haji rasuah. Habis ni langgar ihram sengaja ni bukan Allah. Itu undang-undang manusia. Kalau undang-undang manusia pun ada pantang larang tanah haram. Sebab itulah ana sendiri cara peribadi menasihatkan tuan-tuan yang nak pergi haji secara tidak illegal ni, secara tak betul ni, tak salah. Banyak sangat terkoyok kita langgar larangan syariah. Langgar SOP syariah. Boleh sapa di Arafah dengan cara dia bayar kepada polis, dengan cara ni boleh jadi sampai ke Arafah. Tapi bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nak haji mabrur tu macam mana syarat dia? Mabrur tak mabrur haji bukan kerja saya, itu kuasa Allah. Tapi zahirnya liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Jadi terang-terang kita langgar perintah Allah Taala semata-mata kerana nak sampai ke Mekah, nak sampai ke Arafah. Tuan-tuan fikir sendirilah. Fikir sendirilah. Mabrur tak mabrur haji bukan kerja kita, tapi kita telah langgar banyak larangan-larangan SOP syariat dan juga SOP negara orang. Allahumma musta'an. Oh, baru ni buat kempen. Kejap hari keluar tu kempen. Kempen haji DIY dia panggil. Haji wisata ziarah. Baiklah. Yang terakhir Allah Ta'ala sebut tentang wa man qatahu muta'ammidan, siapa dia buat salah ihram, langgar dengan salah, dia berdosa, kena kafarah. Tapi kalau dia tak salah, tak berdosa, tapi kafarah kena juga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia, aman kita di akhirat insya-Allah. Esok kita sambung ayat 97. Ja'alallahu al-Ka'baital baital haram. Allah Ta'ala jadikan Kaabah itu rumahnya yang haram. InsyaAllah cerita Mekah ni zusyujun, banyak cerita yang kita boleh sampaikan biiznillahi azza wa jalla insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.